Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu harap kamu semuanya berada dalam keadaan bersedia untuk belajar pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, cikgu nak kamu sedia dulu peralatan untuk kita belajar. Yang pertama, sediakan buku teks Bahasa Melayu jilid 1. Kedua, buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 serta peralatan untuk kamu menulis. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, marilah kita lihat apa yang akan kita belajar pada hari ini. Okay, sekiranya kamu buka buku teks kamu di muka surat 59, kamu akan lihat tajuk menjaga kebersihan almari baju. Pada muka surat tersebut, kita akan belajar tentang kata arah. Sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif PDPR kita pada hari ini. Pada hari ini, kita akan melengkapkan teks menggunakan kata arah mengikut konteks. Apa itu kata arah? Kata arah ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan kedudukan, hala ataupun jurusan. Kata arah biasanya didahului dengan kata sendi nama. Kata sendi nama itu telah kita pelajari semalam seperti di, kepada. Apakah contoh kata arah? Contoh kata arah adalah atas, bawah, tepi, hadapan dan sebagainya. Mari kita baca bersama-sama teks mengenai kata arah yang bertajuk menjaga kebersihan almari baju. Sebelum kita membaca teks tersebut, eloklah kita baca dulu frasa yang terdapat di dalam gambar yang ditunjukkan pada muka surat ini. Walau bagaimanapun, seperti yang kamu dapat lihat, ada perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Perkataan-perkataan yang diwarnakan dengan warna merah itu adalah kata arah. Kita baca dulu. Yahya berdiri di hadapan almari bajunya. Almari itu di sebelah pintu. Dia hendak mengemas almari bajunya. Mula-mula, Yahya membuang habuk di belakang almari dengan penyapu bulu ayam. Kemudian, dia mengeluarkan semua pakaian dari dalam almarinya. Dia menyusun pakaian itu di atas katil. Katil itu letaknya di tepi almari. Apabila almari itu telah kosong, Yahya akan mengelap setiap tingkat di dalam almari. Dia mengelap dari bahagian apa yang boleh kamu lihat dalam gambar. Bahagian atas hinggalah ke bahagian bawah. Dia juga mengelap bahagian, apa lagi ada dalam gambar? Bahagian luar. Dia juga mengelap bahagian luar. Apabila almarinya telah bersih, Yahya akan memasukkan pakaian ke dalam almari. Okay, itu teks yang terdapat pada muka surat ini. Jadi, cikgu minta kamu baca bersama ahli keluarga untuk memperbaiki bacaan kamu dan juga untuk menjadikan kamu lancar membaca. Baiklah, mari kita lihat pula apakah kata arah. Yang pertama, di hadapan almari seperti dalam gambar rajah yang ditunjukkan. Okey, seperti dalam gambar rajah ini. Di hadapan almari, di sebelah pintu, dari dalam almari, di atas katil, bahagian bawah, bahagian luar. Okey, itu kata arah yang terdapat dalam teks yang kamu baca ini.
Baiklah, sekarang kita lihat pula. Contoh-contoh lain yang kita boleh dapati ataupun yang boleh digunakan sebagai kata arah. Seperti ini yang kita dapat dalam teks tadi, hadapan atau depan adalah kedudukan di bahagian hadapan. Contoh ayat, mereka membuat persembahan di hadapan kelas. Mereka berada di hadapan kelas kan? Mereka membuat persembahan di hadapan kelas. Apakah kata arah? Kata arah dia adalah hadapan. Okey, seterusnya. Tepi. Tepi adalah kedudukan yang letaknya di pinggir. Tepi ni boleh juga kita panggil juga sebelah. Contoh ayat, ibu meletakkan sekaki lampu di tepi sofa. Kalau kamu dapat perhatikan ada sebatang lampu di situ ataupun sekaki lampu di situ di sebelah sofa ataupun di tepi sofa. Seterusnya, dalam. Dalam adalah kedudukan sesuatu benda. Dalam adalah kedudukan sesuatu benda. Adik menyusun buku di dalam okay. Apa kata arah dia? Kata arah dia, sekejap ya. Kata arah dia adalah dalam. Kata arah dia adalah dalam. Okay. Kita lihat lagi. Okay. Atas adalah suatu tempat yang lebih tinggi. Contoh ayat, ayah dan adik tertidur di atas sofa. Seterusnya, bawah merujuk kepada kedudukan atau bahagian yang lebih rendah. Syafiq berehat sambil membaca komik di bawah sebatang pokok. Okay, dia baca di bawah pokok. Bawah adalah kata arah. Lagi. Luar. Luar adalah sesuatu kedudukan yang tidak berada di dalam ataupun berlawanan dengan dalam. Abang Razi bermain di luar rumah. Okay. Abang Razi bermain di luar rumah. Apakah kata arah dia? Luar. Okay. Belakang. Belakang adalah kedudukan yang berlawanan dengan depan. Macam tadi, dalam, luar berlawanan dengan dalam. Belakang berlawanan dengan depan. Ayah membawa basikal kami di belakang keretanya. Kamu lihat ada di belakang kereta ayah dia ada basikal kan? Jadi di belakang. Belakang adalah kata arah. Kemudian antara. Antara adalah satu kedudukan di tengah-tengah dua perkara. Di tengah-tengah dua perkara. Kalau contoh ayat, Siti berdiri di antara ayah dan ibunya. Siti berada di tengah-tengah di antara ayah dan ibunya. Dia berada di tengah. Okey, itu sahaja antara contoh-contoh kata arah dan ada pelbagai ataupun banyak lagi kata arah yang kamu boleh pelajari ataupun yang akan kamu jumpa nanti. Baiklah, seterusnya cikgu nak kamu buka pula buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1, buka muka surat 69. Muka surat 69. Kamu akan dapati satu teks ataupun lembaran berbentuk seperti pada skrin yang cikgu tunjukkan. Cikgu harap kamu bersedia. Baiklah, untuk ini, untuk mengisi jawapan sebelum kamu memahami bagaimana untuk mengisi jawapan, kamu baca dahulu apakah arahannya. Isi tempat kosong dengan kata arah yang betul. Maksudnya dia suruh kamu isi tempat kosong dengan kata arah yang betul. Jadi nak meletakkan kata arah yang betul tu adalah lebih baik kamu baca dahulu keseluruhan teks supaya kamu faham apa yang hendak diceritakan melalui teks ataupun petikan ini. Marilah kita baca bersama-sama. Beriadah untuk kecergasan. Di rumah Rizan dengan rumah Arif terdapat sebuah taman permainan. Mereka suka beriadah di situ. Di padang terdapat pelbagai alat permainan. Rizan suka bergayut pada palang besi
dari kiri ke palang. Arif pula suka bermain di papan gelongsor. Kadang-kadang mereka bermain di trek. Trek itu terletak di taman. Mereka akan berlumba lari dari trek ke hujung trek yang lain. Mereka juga bermain kejar-kejar di taman. Aktiviti-aktiviti itu dapat mencerdaskan badan mereka. Mereka juga ceria apabila melakukan aktiviti di rumah. Okey, sekarang kamu sudah faham apa yang hendak disampaikan daripada teks ini. Jadi, marilah bersama-sama kita isi apakah jawapan yang betul ataupun apakah kata arah yang sesuai dengan ayat yang terdapat di dalam petikan ini. Cuba kita baca dahulu ayat yang pertama. Di segi ataupun di antara rumah Rizan dengan rumah Arif terdapat sebuah taman permainan. Jadi jawapan dia, kalau ada dua, macam cikgu kata tadi, dua yang berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah dua perkara kita panggil antara. Okey, jawapan dia, di antara rumah Rizan dengan rumah Arif terdapat sebuah taman permainan. Mereka suka beriadah di situ. Di padang terdapat pelbagai alat permainan. Di mana padang? Di tengah padang. Sebab kamu main di tengah padang. Terdapat selalunya gelongsor, buaian dan sebagainya. Kemudian ayat seterusnya, Rizan suka bergayut pada palang besi dari kiri. Kalau dari kiri, bergayut mestilah ke kanan palang. Arif pula suka bermain di atas papan gelongsor, kan? Main di atas papan gelongsor. Kadang-kadang mereka bermain di trek. Trek itu terletak di taman. Di apa taman? Ya, di tepi taman. Mereka akan berlumba dari trek ke hujung trek yang lain. Ini dari hujung trek ke hujung trek yang lain. Mereka juga bermain kejar-kejar main kejar-kejar di mana? Di taman tu. Dia suka pusing-pusing taman tu. Jadi, di keliling taman. Aktiviti itu dapat mencerdaskan badan mereka. Mereka juga ceria apabila melakukan aktiviti di manakah ni? Di luar rumah. Bukan di dalam rumah kan? Di taman tu di luar rumah. Okay. Ini adalah jawapan ataupun kata arah yang perlu kamu isi. Dan kamu boleh rujuk di sini untuk melengkapkan teks yang kita baca tadi. Baiklah, seterusnya, sekiranya selesai di sini, cikgu minta kamu buka pula muka surat berikutnya, iaitu muka surat 70. Okey, apakah arahannya? Baca arahan di atas terlebih dahulu. Bina ayat menggunakan kata arah berpandukan gambar. Okey, dia suruh bina ayat menggunakan kata arah. Dia dah beri dah kata arah. Tengok pula gambar apa yang dibagi. Ayat pertama, gambar rajah pertama, nampak macam dia bermain bola. Kata arah dia kiri. Ayat yang gambar yang kedua nampak macam membongkokkan badan. Kata arah dia bawah. Gambar yang ketiga macam main bola juga. Tapi kata arah dia belakang. Gambar yang keempat nampak macam dia sedang berlari. Tapi kata arah dia sebelah. Nah, kemudian gambar yang kelima, dia macam sedang main lompat tali. Dan kata arah dia luar. Okay, bagaimana nak isi? Ataupun bagaimana nak bina ayat? Okay, kamu boleh pilih nama, sebarang nama rakan kamu, nama kamu, nama adik kamu, nama abang kamu. Kamu letakkan nama, kemudian kita buat ayat. Contoh yang cikgu bagi dekat sini sebagai panduan untuk kamu. Kamu boleh bina ayat kamu sendiri ikut kreativiti kamu, tapi masih perlu berpandukan gambar rajah dan juga kata arah. Yang pertama, Ali menendang bola menggunakan kaki kiri. Ini ayat cikgu. Kamu boleh guna ayat kamu. Kedua, Ali membongkokkan badannya ke bawah. Ketiga, Ali mengejar rakan-rakannya dari belakang. Keempat, Ali berlari di sebelah adiknya. Kelima, Aina bermain lompat tali di luar kelas. Okay, ini antara ayat yang kamu boleh bina. Mula-mula letakkan dulu nama Ali. Ali buat apa? Apa kata kerja dia? Menendang bola menggunakan kaki kiri.
Okey, begitulah seterusnya kamu boleh bina ayat sendiri ataupun kamu juga boleh menyalin ayat yang cikgu berikan ini ke dalam buku aktiviti muka surat 70. Sekiranya telah siap, kamu tangkap gambar dan hantar kepada Telegram cikgu ya. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.